Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, setelah beberapa minggu kita ada masalah untuk kita online. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi ya di dalam kuliah fardu ain kita insya-Allah taala. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dikumpulkan pada malam ini sekali lagi untuk kita sama-sama mempelajari dan mengulang kaji beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan fardu ain yang kita sama-sama baca dan pelajari daripada kitab soal jawab agama. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membaca beberapa soalan-soalan di dalam buku kita seperti biasa. Dan hari ini kita boleh membuka muka surat yang ke baik. Sila buka muka surat ke-28 insya-Allah. Ya, dan di dalam muka surat 28 ini kita akan membaca soalan yang ke-42. Dan kita masih lagi di dalam bahagian 1 bab akidah dan di dalam bab akidah ini seperti biasa kita akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan tauhid, ya, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Baik, soalan yang ke-42 berbunyi, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan matanya? Ini soalan yang sebenarnya soalan yang agak advance ya. Iaitu persoalan berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Kita tahu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan, di-Mi'rajkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke petala langit yang ketujuh. Ya, dan di sinilah timbulnya persoalan, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya ataupun tidak. Baik, kita baca apa yang ditulis di dalam buku ini dan kemudian insya-Allah kita akan jelaskan. Pertama sekali, ulama bersepakat bahawa tiada seorang pun yang melihat Allah di dunia. Ini kaedah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahawa dia lihat Allah Taala di dunia, maka itu berbohong. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Cuma ulama berselisih pendapat dalam persoalan sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam baginda di-Mi'rajkan. Ya. Baik. Ada seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad. Ya, ulama Al-Qadhi Iyad, ulama terdahulu, beliau menukilkan perselisihan pendapat dalam kalangan beberapa sahabat tentang persoalan ini. Perselisihan tersebut ialah Ibn Abbas berpandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra' Mi'raj. Ibn Abbas berkata, ra'a Muhammadun rabbahu. Ya. Baik. Saya jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi ada perbezaan di kalangan para ulama. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ataupun pernah melihat Allah Subhanahu wa taala tak kala dia di Isra' Mi'rajkan? Tak kala dia di Mi'rajkan. Apakah erti Isra' dan apakah erti Mi'raj? Isra' itu adalah tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam digerakkan daripada Makkah ke Syam ataupun ke Baitul Maqdis. Itu yang dinamakan sebagai Asra ataupun Isra. Ya, itulah yang dinamakan dengan Isra. Mi'raj adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis naik ke langit, itu Mi'raj. Sebab itu ada dua perkataan, Isra dan Mi'raj. Isra tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Dan Mi'raj pula ya ialah apabila Nabi SAW diangkat daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Itu Mi'raj. Ya. Jadi dalam masalah Isra ni
tak jadi masalah lah, simple. Ni pergerakan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, itu tidak ada isu. Nah, sekarang isunya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dimi'rajkan. Apa yang berlaku? Ada ulama, bahkan ini adalah seorang sahabat yang amat disegani dan amat dikagumi, iaitu seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, anak saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ibnu Abbas berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam dia dimi'rajkan, ya, Ibn Abbas berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Ya, telah melihat Tuhannya. Baik. Dalam riwayat Muslim pula ada menyebut ra'a rabbahu bi fuadihi marrataini. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat dengan hatinya sebanyak 2 kali. Menurut riwayat Muslim juga, Atha meriwayatkan daripada Ibn Abbas, beliau berkata ra'ahu biqalbihi. Baginda melihatnya dengan hatinya. Nah. Ya, jadi pertama sekali adalah kata-kata Ibn Abbas, ra'a Muhammadun rabbahu. Ibn Abbas telah berkata bahawa Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhannya. Full stop. Ada pula riwayat-riwayat yang lain daripada Muslim, ya, dan satu lagi daripada Atha yang mengatakan bahawa ra'a rabbahu bi fuadihi ataupun ra'ahu bi qalbihi. Maksudnya dia melihat dengan hatinya. Melihat dengan hatinya. Ini penjelasan bahawa Ibnu Abbas bermaksud bukanlah melihat dengan mata, tetapi melihat dengan mata hatinya. Melihat dengan mata hatinya. Tapi pucuk pangkalnya ataupun walhasilnya, Ibnu Abbas berpendapat Nabi telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Mi'raj. Okey. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Aisyah ini adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula berpendapat bahawa Nabi, ya, tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Mi'raj. Baik. Apa kata-kata Aisyah? Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah berbohong. Ya. Jadi, lihat ya, ini masalah akidah. Maksudnya masalah kepercayaan. Apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, itu adalah masalah akidah, masalah keimanan. Dan apabila masalah keimanan ni kita kena kembalikan kepada dalil, kerana kita tidak tahu, ya, kita tidak ada bukti. Kita tidak boleh memperkatakan perkara yang kita tidak tahu kecuali dengan bukti. Ya. Dia adalah masalah ghaibiyah, masalah yang gaib yang kita tidak tahu. Ya, dan ini mestilah dipandu dengan wahyu. Ya kan? Baik. Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama, ya, bermazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahawa, ya, ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani dalam masalah ini bertawakuf. Apa arti bertawakuf? Bertawakuf maksudnya dia berhenti. Tawaqqafa yatawaqqafu, berhenti daripada memberikan pendapat di dalam masalah ini. Nah, ini menarik, ya. Para ulama terdahulu apabila mereka tidak dapat come to a conclusion, dia tidak boleh memberikan kata putus dalam satu masalah, mereka akan mengambil pendekatan tawakuf. Apa arti tawakuf? Tawakuf maksudnya dia akan berhenti, stop daripada memberikan pendapat. Mungkin dia dah buat kajian panjang lebar, tetapi dia tetap tidak boleh datang kepada satu conclusion yang jelas. Bagi dia, ya, masalah ni masalah yang rumit. Dua-dua pihak ada wajahnya, dua-dua pihak ada dalilnya, dua-dua pihak ada kekuatan hujahnya. Maka dia tidak dapat datang kepada satu conclusion, tidak dapat pergi kepada satu orang kata natijah, tidak dapat sampai kepada satu pendirian, maka dia bertawakuf, dia berhenti daripada berkata-kata, dia berhenti daripada memberikan pendapat, dia, ya, berkecuali dalam masalah ini.
Ya, ini arti tawakuf. Imam Ibn Hajar, ulama hebat, ulama mazhab Syafi'i, dia bertawakuf dalam masalah ni. Dia tidak mahu untuk berikan pendapat. Seorang tokoh yang lain pula yang bernama Ibn Taymiyah, dia telah mengemukakan pandangan yang menghimpunkan pendapat-pendapat tersebut. Ya, dan Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa penafian Aisyah bermaksud penafian melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala Rasulullah. Jadi seorang ulama yang lain pula, dia tidak melihat ini sebagai satu khilaf hakiki, sebagai satu khilaf perbezaan yang secara zahirnya dia tidak lihat ini sebagai satu khilaf perbezaan pendapat yang besar. Ya, bagi dia apa yang dimaksudkan di sini ialah Ibnu Abbas berpendapat bahawa Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya, bifuadihi atau biqalbihi. Sedangkan Aisyah pula menafikan melihat Allah dengan matanya. Ya kan? Tetapi Aisyah tidak menafikan melihat bahawa Nabi SAW telah melihat Allah dengan mata hatinya. Maka ya, sebenarnya di sini adalah satu perbezaan ya daripada segi khilaf lafzi. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad nampak Allah Ta'ala dengan mata kepalanya, maka dia penipu. Itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Dia kata inilah pendapat Ibn Taymiyah. Inilah pendapat Aisyah yang sebenarnya tidak bercanggahan dengan pendapat Ibnu Abbas. Siapa? Ini Ibn Taymiyah punya pendirian ataupun pendekatan. Dia menjamakkan al-jam'u baina tarafain. Dia menjamakkan di antara kedua-dua pendapat. Jadi dia kata Aisyah sebenarnya di sini tidak menolak bahawa Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW melihat Allah SWT dengan mata hatinya. Yang dia tolak adalah mereka yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, baik. Manakala riwayat yang sabit daripada Ibn Abbas, ada dua riwayat yang sama, ada perkataan ru'yah secara mutlak atau melihat dengan hati. Tiada riwayat yang menunjukkan baginda melihat dengan mata kepala. Oleh itu, riwayat yang mengatakan melihat secara mutlak boleh dikaitkan maksudnya melihat dengan hati. Ya, dalil Nabi tidak melihat dengan mata kepala ialah riwayat daripada Abi Zar. Baginda SAW ditanya, adakah kamu melihat Tuhanmu? Lantas baginda berjawab, nurun anna arah. Kan? Kalau Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, adakah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu dia mi'rajkan? Lalu Nabi SAW kata, nurun anna arah. Cahaya, bagaimanakah aku boleh melihatnya? Umpamanya kalau kita nak tengok matahari, bolehkah kita nak tengok matahari itu dengan mata kasar kita? Tak boleh. Ya? Dalam riwayat lain, Nabi SAW berkata, ra'aitu nuran. Ya, dan dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW kata, aku melihat cahaya. Ibn Abil Izz Al-Hanafi, seorang tokoh akidah, dia berkata, menyebut bahawa maksud hadis aku melihat cahaya ialah Nabi SAW melihat hijab Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksud cahaya bagaimana aku boleh melihat ialah cahaya yang merupakan hijab yang menghalang daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Jadi ini persoalan yang telah dibincangkan oleh para ulama sejak dulu lagi. Daripada dulu lagi ulama dah bincangkan masalah ini. Ya kan? Ada perbezaan pendapat, ada perbincangan ulama yang panjang, maka kita sebagai orang awam tidak perlulah masuk untuk mempertegakkan mana-mana pendirian ataupun mana-mana pendapat. Ya kan? Kalau kita direzekikan untuk mengkaji dengan lebih dalam lagi pendapat para ulama ini, kita kaji dalil mereka, kita kaji hujah mereka, dan kita yakin dengan salah satu pendirian mereka, maka silakan. Ikutlah pendapat dan pendirian tersebut. Selama mana pendirian itu adalah pendirian ulama yang mu'tabar, ulama yang besar, yang diakui, ya, dan diiktiraf di dalam agama kita. Ya kan? Tetapi kalau kita pula mengkaji dan kita mendapati pendapat yang berseberangan dengan ulama tersebut lebih kuat dan kita ikut mereka, silakan. Asalkan mereka juga adalah ulama mu'tabar, ulama yang diakui, ulama yang diiktiraf di dalam agama kita. Ya kan? Yang jelas bahawa ini adalah daripada furu'ul masalah. Ini adalah masalah cabang.
masalah yang tidak menjejas akidah ataupun foundation pokok akidah kita. Ya kan? Kalau kita katakan bahawa sehingga kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala, Nabi SAW itu melihat Allah dan Allah itu berupa seorang lelaki tua yang berjanggut putih. Tu menjejas akidah, tu haram, tu tak boleh dilakukan. Ya kan? Tapi kalau kita ikut pendekatan para salaf di sini, kita ikuti pendekatan para ulama di sini, yang mana ada yang mengatakan Ibnu Abbas, kalau kita ikut pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi SAW melihat Allah dengan mata hatinya. Macam mana orang melihat Allah dengan mata hatinya, wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu. Kita cukup sampai di situ, kita full stop dan kita percaya seperti itu, maka itu tidak menjadi masalah dan itu juga tidak menjejas akidah kita. Kalau kita nak ikut pendapat Aisyah dan kita mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah sewaktu di Isra' Mi'rajkan juga, itu juga tidak mengapa, kerana itu juga tidak menjejaskan keimanan ataupun kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi masalah ini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama dan perlu sebaik-baiknya kita mengikut pendirian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bertawakuf dalam masalah ini. Saya secara peribadi, kalau tanya saya apa pendirian saya tawakuf dalam masalah ini. Ya, saya tak berani nak menyatakan ini pendapat ini lebih kuat ataupun pendapat ini lebih kuat. Ya kan? Dan satu lagi untuk kita fahami ataupun untuk kita renungkan bahawa kadang-kadang isu-isu seperti ini, ya, ada sebagai orang suka besar-besarkan isu seperti ini. Sebenarnya isu-isu seperti ini yang saya katakan tadi, ini adalah cabang masalah, furu' masalah. Ya kan? Furu' masalah yang timbul apabila kita mengkaji lebih dalam sesuatu masalah tersebut. Kalau kita belajar Isra' Mi'raj daripada sisi orang kata atas-atasnya sahaja, kulit-kulitnya sahaja, kita tak akan nampak permasalahan ataupun persoalan ini timbul. Ya kan? Kita tahu, kita belajar Isra' Mi'raj, kisahnya Nabi pergi ke Baitul Maqdis, naik burak, naik ke langit, berjumpa para nabi dan sebagainya. Itu kisah-kisah secara umumnya. Nah, kan? Maka itu tidak akan timbul persoalan-persoalan seperti ini. Tapi kadang-kadang kita baca lebih sikit, ya kan? Kadang-kadang kita masuk lebih sikit, kita baca kitab-kitab ulama yang membincangkan perkara-perkara yang lebih advance, dan kadang-kadang timbullah persoalan seperti ini. Ala kulli hal, ya, wallahu taala alam bisawab. Ini adalah perkara yang untuk kita katakan for your information. Ya, hanyalah untuk tambahan ilmu kita, bukan untuk kita pening-peningkan, bukan untuk kita berdebat, berjidal, bergaduh antara satu dengan yang lain. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik. Soalan ke-43. Saya ada terdengar seorang orang menceritakan bahawa seorang guru agama telah mendakwa bahawa dia telah melihat dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini. Adakah dakwaan ini benar? Ya. Jadi ada orang yang mengaku dia guru agama ataupun mengaku dia pendeta ataupun dia mengaku dia tok syekh dan sebagainya. Dia mengatakan bahawa dia telah melihat dan berjumpa dengan Allah di atas dunia ini. Oh, hebat tu. Ya. Nabi pun tak pernah jumpa dengan Allah Ta'ala di atas muka bumi. Dan bila Nabi SAW naik Isra' Mi'raj pun, Nabi cuma melihat Allah, kalau ikut pendapat Ibnu Abbas, dengan mata hatinya. Tapi orang ni lihat Allah di muka bumi ini. Nah, kita baca jawapannya. Ini satu dakwaan yang salah, dusta dan berdasarkan nafsu semata-mata. Ya, jadi ini satu dakwaan yang sesat lah, bukan dakwaan yang betul. Menurut ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah Subhanahu wa taala hanya sabit di akhirat dan mungkin berlaku di atas dunia secara akli. Namun daripada segi syarak, ia tidak berlaku. Maksudnya apa? Maksudnya apa tu yang dimaksudkan dengan mungkin berlaku secara akli? Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak nampakkan kita, nak nampakkan dirinya di atas muka bumi, Allah Ta'ala boleh lah. Allah Ta'ala berkuasa, kan? Tetapi daripada segi syarak, ianya tidak akan berlaku. Apa maksud daripada segi syarak? Daripada segi penghujahan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dah ada ditetapkan, orang kata the law.
Ya, walaupun Allah Taala itu berkuasa melakukan segala-galanya, tetapi Allah Taala itu mengikut ada perkara-perkara yang dikatakan sebagai hukum kauniyah ataupun mengikut orang kata the rule of law, kan? The rule of law. Naam. Dan the rule of law-nya apa di dalam Al-Quran? Allah Taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan pada hari itu, yakni hari akhirat, muka orang-orang yang beriman ni berseri-seri. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenapa dia berseri-seri? Kenapa dia gembira? Kalau kita tengok muka pengantin, ya, berseri-seri pengantin. Kenapa? Kerana dia pengantin. Kerana dia gembira masuk ke alam perkahwinan dan lain sebagainya. Nah, di akhirat nanti, orang-orang yang beriman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kerana mereka gembira, mereka suka sangat-sangat dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di dunia, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus berdasarkan beberapa dalil seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Ini dalam surah Al-A'raf ayat 143, yang mana Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku Zatmu yang maha suci. Naam. Kenapa? Qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali. Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi lihatlah kepada gunung. Tetapi lihatlah kepada gunung tersebut. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Tetapi kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lihat kepada gunung tersebut. Ya. Kalau ia tetap berada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Tetapi tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan dirinya ataupun zatnya kepada gunung tersebut, maka Al-Quran mengatakan ja'alahu dakka, ya, maka jadilah gunung itu hancur lebur. Dan melihat gunung tu hancur lebur, Nabi Musa kharra sa'iqa, pingsan. Dan apabila Nabi Musa bangun, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan apabila Nabi Musa sadar daripada pingsannya, Nabi Musa berkata, maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang awal pertama beriman pada zamanku. Ya. Jadi Allah Ta'ala hukum aklinya boleh tajalla. Hukum aklinya Allah Ta'ala boleh menzahirkan zatnya, kudratnya kepada kita di dunia ini. Tetapi hakikatnya, lihat ya, di dalam kisah Nabi Musa ini, tak kala Allah Ta'ala menzahirkan ataupun menampakkan tajalla, ya, zatnya kepada gunung, gunung itu hancur berderai. Gunung yang besar tu, gunung yang berbatu, gunung yang megah tu hancur lebur. Bagaimana mungkin, ya, kita manusia yang kerdil ini, ya, yang terjatuh tu pun kakinya berdarah luka, ya, kena sejuk sikit pun selsema, dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini tanpa kita hapus pupus daripada muka bumi ini. Ya,
Jadi ini. Jadi kalau ada orang kata dia dah lihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah lihat Allah Subhanahu Wa Taala, lihat Tuhan dekat atas muka bumi, bawa ayat ini, tunjukkan. Nabi Musa nabi yang hebat, Nabi Musa ulul azmi, kan? Salah satu anbiya yang diagungkan dan dimuliakan. Itu pun tak dapat nak melihat Tuhan. Ini kan pula ya orang kita. Ini kan pula kita ni pada zaman ni yang banyak dosa, yang banyak kelemahan, yang ilmunya sedikit, mengaku dapat lihat Tuhan. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya, baik. Jadi ini adalah saya ambil dua sahaja dulu persoalan-persoalan yang ada di dalam bab akidah, dan kemudian kita berpindah kepada bab selanjutnya, iaitu bab tasawuf. Pada pertemuan yang lalu kita dah bincangkan sedikit daripada bab tasawuf ini. Kita ambil bab pertamanya lah, apakah itu pengertian tasawuf. Daripada sisi bahasanya, ya. Tapi hari ini kita akan ambil pengertian tasawuf daripada segi istilah. Jadi daripada kita biasa dengar perkataan tasawuf ni kan. Jadi tasawuf ini secara umum untuk kita tahu adalah satu madah ilmu. Orang kata satu subjek lah. Bagaimana kita dapat melalui ilmu ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, membetulkan dan mengelokkan akhlak kita, serta menyucikan dan membersihkan hati kita. Itu secara umumnya apa yang diartikan ataupun apa yang dimaksudkan dengan tasawuf. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada segi istilah, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tasawuf adalah pergantungan seorang hamba kepada Allah tanpa terikat kepada makhluk. Jadi itu maksudnya apa? Tawakal. Apabila seorang itu mempelajari ilmu tasawuf, berarti dia ada dia mempelajari bagaimana cara untuk bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kepada manusia, bukan kepada wali sekian, bukan kepada tok syekh sekian, bukan kepada alat-alat sekian-sekian, ya, tidak. Tetapi pergantungan khas, ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sufi itu ialah seseorang yang tidak dikotori oleh sesuatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang tercela. Jadi menurut Abu Turab An-Nakhshabi, dia berkata bahawa orang sufi ini adalah orang yang bersih daripada dosa dan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya dia berusaha, dia berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, dia berjihad untuk melakukan amal salih, amal kebajikan, dan dia ingin tinggalkan segala keburukan, dosa dan kekejian. Nah, kita baca pendapat Al-Kattani. Dia kata, siapa yang membekalkan kamu akhlaknya yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan jiwamu. Nah, ya, jadi tasawuf itu orang yang akhlaknya terpuji dan jiwanya bersih. Dr. Abu Wafa At-Taftazani kata, tasawuf pada dasarnya ialah akhlak. Dengan pengertian ini, tasawuf ialah roh Islam kerana seluruh rukun Islam diasaskan kepada akhlak. Tu. Jadi, ya, tasawuf adalah akhlak. Apabila kita mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cuba untuk mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itulah yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Itulah tasawuf. Kita baca sedikit definisi Al-Imam Asy-Sya'rani berkaitan dengan tasawuf.
Kata Al-Imam Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani merupakan seorang ulama yang terkenal yang menghasilkan banyak kitab tasawuf. Antara kitab beliau yang masyhur ialah Tanbih Al-Mughtarrin. Kata Asy-Sya'rani mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang terbit di dalam hati para wali apabila mereka mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang terbit dalam hati para wali-wali Allah apabila mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, apabila mereka mengamalkan syariah. Jadi tak boleh orang kata dia tu ilmu tasawuf tu dia dah tinggi sangat sampai dia tak nak solat. Tasawuf dia dah tinggi sangat sampai dia tak payah puasa. Itu semua bohong. Ya, kenapa? Kerana orang yang tinggi ilmu tasawufnya itu adalah hasil daripada dia mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia mempraktekkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tasawufnya tinggi. Sebab itulah kerohaniannya tinggi. Sebagaimana ilmu yang terbit daripada ulama fiqh, setiap amalan yang dilakukan dengan panduan kedua-duanya akan menerbitkan pelbagai ilmu, adab-adab, rahsia dan hakikat yang tidak dapat diungkap secara lisan dengan syarat jika amalan itu bebas daripada kecacatan dan kehendak-kehendak hawa nafsu. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana kita selalu cakap orang yang beribadat dengan hawa nafsu ni? Macam mana orang ibadat tapi ada hawa nafsu? Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Ya, kadang-kadang bila kita beribadat ni, syaitan cocok kita. Syaitan cuba untuk menyelewengkan niat kita melakukan sesuatu ibadat. Kadang-kadang kita lakukan ibadat tu kuat. Ya, kita rajin baca Al-Quran. Tapi kenapa kita rajin baca Al-Quran? Bukan untuk Allah. Tapi kita nak latih diri kita supaya suara kita power, ya, supaya kita boleh orang kata jadi terkenal, jadi qari yang terkenal. Ya kan? Kita lihat itu usaha yang dia buat tu, membaca Al-Quran siang, pagi, malam. Itu satu usaha yang baik. Sepatutnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi kerana niatnya tu salah, ia membawanya, memesongkan dia daripada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhlah dia kepada riya dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kita lihat ada orang yang menginginkan kerohanian ataupun suka melakukan amalan-amalan kerohanian. Tetapi sebab dia lakukan amalan kerohanian ini bukanlah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang ada niat-niat masing-masing. Ada yang buat amalan sekian-sekian nak jadi wali. Nak buat amalan sekian-sekian nak baca orang punya hati. Buat amalan sekian-sekian nak berbual dengan alam ghaib dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini membuatkan kita mengikut hawa nafsu kita yang akhirnya menyelewengkan kita daripada jalan yang benar. Itu dia. Ya kan? Ada pula orang yang tak boleh dinafikan, mungkin dia sayang sangat guru dia. Dia sayang sangat syekh dia. Ya kan? Mungkin syekh dia tu orang yang pertama yang mengajarkan kepadanya Islam. Tetapi saking sayangnya dia, kadang-kadang dia mengangkat gurunya lebih daripada yang patut. Akhirnya dia kerana nak sangat guru ni bukan saja dipuji oleh dia tapi dipuji juga oleh orang lain. Maka diada-adakan kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak benar dan tidak patut dan sebagainya. Akhirnya dia terseleweng, tersalah daripada jalan yang benar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Jadi apakah itu hakikat tasawuf? Muka surat 85. Hakikat tasawuf. Soalan yang keempat. Dalam menjawab persoalan ini dinyatakan pendapat Syekh Abdul Hafiz Faraghli Ali Al-Qarani. Tasawuf pada hakikatnya ialah akhlak yang tinggi. Ini kita tanda bawah, garis bawah. Tasawuf pada hakikatnya ialah akhlak yang tinggi. Ia mengangkat diri manusia ke martabat yang paling tinggi dan sempurna dengan menghapuskan semua penghalangnya seperti syahwat, suka kepada kelazatan, bermalas-malasan pada perkara ketaatan dan tidak ambil peduli dengan perkara remeh serta memalingkan diri daripada sifat ungkit-mengungkit
dengan cara itu akan membawa mereka kepada agama yang mulia seperti mana yang diterangkan dahulu. Ini maksudnya dahulu tu dalam kitab dia lah. Ya. Jadi apakah itu tasawuf? Tasawuf tu martabat akhlak yang paling tinggi, itu tasawuf. Tak semua orang boleh mengaku diri dia sufi. Bahkan ulama-ulama besar yang kita hormati sebagai ulama tasawuf, mereka kata mereka tak berani nak gelar diri mereka sufi. Ya kan? Tapi ada orang yang bawa sedikit tasbih, serban besar sikit, mengakulah dia ahli sufi dan sebagainya. Ini kadang-kadang bercanggah lah. Sebab tu always kembali kepada para ulama. Lihat kepada cara para ulama. Rujuk kepada para ulama. Jangan ikut-ikut dengar-dengar kawan-kawan kita ni kadang-kadang. Ya. Rujuk kepada pakar dan ahlinya. Secara keseluruhannya, tasawuf ialah roh Islam, ufuk yang tinggi bagi pemikiran Islamiah, dan ia bagai pengawas yang menjadikan manusia rasa tercabar untuk menjadi manusia yang sempurna dalam perbuatan serta percakapan mereka, kerana Allah SWT mengawasi dan mengetahui dan mengawasi setiap gerak-geri mereka. Jadi orang-orang yang benar-benar telah mempelajari dan memahami ilmu tasawuf ini adalah orang-orang yang sentiasa merasakan bahawa diri mereka diawasi oleh Allah SWT, dan inilah maqam ihsan. Kan? Al-ihsan apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau engkau tidak melihatnya, sesungguh dia melihat kamu. Ini maqam ihsan. Ya, maqam ihsan. Maksudnya dia dapat menghadirkan perasaan bahawa setiap kali dia beribadat ataupun tidak beribadat, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan mengawasi setiap gerak-gerinya. Mereka tidak suka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebenaran, mengharapkan pahala dan takut akan balasan. Tetapi di sana ada perkara yang lebih baik daripada itu semua, iaitu mereka melakukan sesuatu semata-mata kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar dah sampai kepada satu maqam tasawuf yang tinggi, mereka tidak lagi melakukan amal ibadat itu untuk mendapatkan pahala. Nak dapat pahala ni baguslah. Ya. Tetapi untuk mereka yang benar-benar hati mereka tu dah muta'alliqum billah, dah betul-betul dah orang kata tu berkait rapat dengan Allah, mereka melakukan semuanya kerana mereka cintakan Allah. Mereka lakukan semuanya kerana mereka cintakan Allah. Ya kan? Of course lah, mereka takut lah. Pada awalnya juga semua orang akan melakukan amal ibadat kerana mengharapkan pahala, kerana takut dosa. Tetapi bila kita dah maksudnya bila dah terbiasa sangat hati itu dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sayang Allah, akhirnya melakukan ibadat kerana dia cintakan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau kita nak gambarkan maqam tasawuf ini, ataupun tasawuf ini satu maqam yang begitu tinggi, kedekatan dan keeratan seseorang hamba itu kepada Tuhannya. Jadi dia bukan orang hari ini belajar tasawuf, besok jadi sufi, tidak. Dia satu proses. Proses pembaikan diri, proses orang kata mensucikan hati, proses beribadat, proses menuntut ilmu. Ini semua akhirnya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Baik. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan tasawuf. Kerana dah lama kita tidak membincangkan, kita tidak ambil perkara fikih. Jadi hari ini insyaAllah kita akan membincangkan sedikit tentang bab fikih, dan saya akan mengambil soalan yang ke-18 daripada muka surat 211 bab taharah. Soalannya, saya ingin mengetahui
adakah berdehem semasa atau selepas membuang air merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dalil yang mengatakan perkara tersebut? Jadi ayalah, kita biasa dengar orang-orang dalam masyarakat kita pun biasa cakap kalau dah habis buang air ni kena berdehem. Jadi apa hukum dia? Nah, jawapannya di sini, berdehem selepas membuang air kecil tidaklah wajib walau bagaimanapun. Terdapat beberapa ulama dalam kalangan ulama Syafi'i mengatakan bahawa digalakkan berdehem serta beberapa amalan lain. Pendapat para fuqaha. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengenai beberapa ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sesungguhnya adalah mustahab, digalakkan bersabar selepas beristinja. Jadi lepas istinja tu jangan terus pakai pakaian, tak. Tunggu dulu. Bersabar. Lepas buang air kecil, lepas istinja, tunggu. Kenapa? Kerana mungkin najis belum keluar dengan sempurna. Ya. Kemudian disuruh ataupun digalakkan ni bagi lelaki lah untuk mengurut zakar sambil berdehem. Ini untuk memastikan bahawa najis telah keluar semuanya. Imam Nawawi juga mempunyai nukilan yang lain. Perkara ini diperselisihkan oleh pelbagai manusia. Matlamatnya ialah untuk memastikan air kencing keluar dan menghilangkan kekhawatiran akan tertinggal saki-bakinya. Jadi kalau kita lihat, Imam Nawawi bukan melihat daripada segi dalilnya, tetapi daripada segi practicality-nya. Ya, daripada segi praktikalnya, daripada segi hakikatnya, kadang-kadang apabila kita tidak berdehem ataupun kita tidak mengeluarkan saki-baki najis itu, kemungkinan ada tertinggal, ya kan? Dan kemudian mungkin juga sementara kita pakai pakaian kita kembali ataupun kita tengah jalan keluar daripada tandas, ya, najis itu baru terkeluar daripada kemaluan kita. Naam. Ya, jadi kata Nawawi lagi, maka caranya berbeza mengikut setiap individu. Jadi ni bukan orang kata orang kata tu one size fits all lah. Ya, tak semestinya semua orang nak kena berdehem. Tak semestinya seorang nak kena urut. Tidak. Ya kan? Tengok keadaan, min halin ila hal. Min syakhsin ila syakhs. Daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada orang lain. Itu semua beza-beza. Ya, maka kalau kita perlukan cara tersebut, kita lakukan. Jadi kalau kita rasa kalau kita tak berdehem, ya, bila kita pakai seluar terkeluar lagi, ya, najis, maka digalakkan untuk kita berdehem. Ya. Tapi kalau kita ni jenis orang yang tak berdehem pun sama saja, maka kita tidak perlulah ataupun terpulang kepada kita nak lakukan perkara tersebut ataupun tidak. Ataupun ada golongan yang dah berdehem, dah urut dan macam-macam pun masih lagi terkeluar, maka golongan ni kenalah pula minta pendapat doktor, pergi jumpa doktor dan sebagainya, kerana mungkin ada masalah-masalah penyakit yang kemungkinan penyakit yang digelarkan sebagai silsilatul baul ataupun kencing yang tidak putus ataupun tidak tos dan sebagainya. Ya, kesimpulannya, berdehem merupakan salah satu kaedah yang diperkenalkan oleh para ulama. Jadi ulama yang perkenalkan, ini bukan datang daripada dalil dan sebagainya, ya. Satu kaedah yang diperkenalkan oleh ulama bagi mengeluarkan saki-baki air kencing yang tertinggal, walaupun tidak didatangi oleh nas yang sahih, walaupun tak ada hadis, walaupun tak ada Quran. Tapi kadang-kadang ya ulama-ulama memberikan saranan-saranan daripada apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri dan lain sebagainya. Ya, jadi ikutlah kesesuaian masing-masing untuk membersihkan saki-baki air kencing. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin setakat ini dulu ya pertemuan kita untuk minggu ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama ya mengkaji lebih banyak lagi permasalahan soalan-soalan yang ditimbulkan dalam buku ensiklopedia soal jawab agama. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.